الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث ببهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Babul ijtihad. Babul ijtihad wal awani, ini ialah bab, ini suatu bab pada menyatakan ijtihad dan menyatakan hukum bijana. Bijana ataupun awani, terjemah daripada awaning, itulah jamak kepada aniyatun. Jadi ada dua awani ni. Satunya awani jamak kepada aniyah. Satu lagi awani salah satu daripada saluran apa dia? Saluran apa? Channel Astro. Mana Astro awaning ni. Tu. Kena dobit juga lah. Salah satu daripada saluran channel Astro ni. Tu. Jadi diterjemah dengan bahasa dulunya ialah bijana. Budak-budak lah ni ataupun bukan budak lah. Orang zaman sekarang ni, orang dewasa pun dia tak tahu ni bijana ni. Itu ialah bekas. Su'ila radhiyallahu an, daripada suatu apabila kesamaran atasnya. Seperti bejana yang suci dan najis. Bejana yang suci maksudnya air dalam bejana. Bukan bejana dok. Bukan diri bejana tu yang dikesamaran. Air dalam bejana tu. Itu maklum. Dia kecek reka-reka. Seperti bejana yang suci dan najis. Dan berkehendak bahawasanya ia ijtihad. Maka lupa ia. Jadi ada satu bejana yang najis, satu lagi bejana suci. Dia tahu dah begitu. Yakin bahawasanya satu bejana suci, satu lagi ialah ada najis, ternajis. Jadi dia nak ijtihad. Nak ijtihad, kemudian dia jadi terlupa. Biasa dah tu terlupa benda yang kita nak buat macam-macam kita ni. Benda yang kita nak buat lolo dah tiba-tiba saja lupa bila ada sesuatu sarif. Sarif kita ni banyak sarif perkara yang memalingkan. Maka lupa daripada ijtihad sat ni. Dia nak ijtihad. Ijtihad maksudnya cari jalan, cari dalil. Maksud dalil tu ialah clue-clue. Tanda-tanda yang boleh buat pecemeh kata ni air suci. Supaya terbeza daripada air suci, daripada air yang ternajis sat ni. Dan diambilnya satu daripadanya tanpa ijtihad lah. Tanpa ijtihad tu kerana dia terlupa nak ijtihad tu. Diambilnya seorang itulah. Satu daripada dua bejana saat ni. Dan dipakai akan dia bejana saat ni, kemudian ingat akan dia. Kemudian ingat akan dia lupanya. Ingat akan dia akan bejana saat ni, lupanya lupa seorang tu. Bahawa ia pakai akan dia ialah yang sucinya. Maksudnya nyata lepas pada tu bahasanya dia pakai tu ialah betul-betul suci lah. Dia pakai tu maksud suci. Jadi adakah dibilangkan dengan dia dengan mana apa yang dia ambil saat ni? Dibilangkan dia dengan yang demikian. Dibilangkan dia seorang saat itu, yakni perbuatan dia saat ni seperti barang yang diambil daripada ibarat syarah raud. Jadi
adakah dibilang muktabar ke tak perbuatan dia saat ni? Dia ada bekas yang najis, satu lagi bekas yang suci. Dia nak ijtihad, dia terlupa nak ijtihad, dia pun pakai ambil. Tapi akhirnya apa yang dia pakai, dia guna itu ialah bekas yang suci. Nah, jadi adakah kebilangan perbuatan dia tu? Sebagaimana seperti dia kata barang yang diambil daripada ibarat syarah raud. Sekira-kira berkata ya syarah raud, jika diambil dimulanya dengan tiada ijtihad akan satu daripadanya nya dua bejana dan mengambil ia akan air sembahyang. Nah itu. Sini baru jelas maknanya. Maksud dengan kata bejana tu ialah air dalam bejana. Tapi dia duduk belakang ni. Tapi saat ni tu masih duduk boleh ihtimal juga, boleh jadi bekas tu juga. Nah, dia boleh ihtimal juga mana bekas tu najis dan juga bekas yang suci. Nah, boleh juga. Tapi mafhum di belakang ni kita faham daripada ibarat di belakang maksudnya ambil air semaya, maksudnya air dalam bejana lah. Jadi dan mengambil ia akan air semaya dengan dia dengan air salah satu daripada tanpa ijtihad sana. Tiada kerana bermain-main hukumnya. Itu masih lagi dalam soalan, bukan jawab Cuma ni penanya ini dia menyandarkan kepada ibarat syarah raud. Jadi kalau ambil pada mulanya dengan tidak ijtihad, maka maknanya tidak sah. Tu. Tidak sah kerana bermain-main hukumnya. Hukum orang panggil perbuatan saat ni. Itu sebagaimana maknanya soalan dia tanya tu makna dia bawa ibarat ni dalam kitab syarah raud. Adakah begitu? Nah, tu. Maka dijawabnya bahawasanya perbuatan itu dibilangkan dia. Itu menyalahilah syarah raud saat ni. Jadi boleh maknanya kita ambil tu dengan tidak ijtihad kerana terlupa asal dia nak ijtihad ni. Jadi masih lagi kebilangan. Apabila ya tabayyanu makna nyata yang diambil itu ialah daripada bekas yang suci, makna air yang suci. Itu dibilangkan dia muktabar yang sahlah pekerjaan. Mana sah begitu. Tapi kalau dalam syarah raud saat ni jadi dia kata makna kalulah dimulai makna ambil tu dengan tidak ijtihad, satu maknanya mengambil ia akan air semaya dengan dia tu tiada sah. Qala musannif rahimahullah taala suila radhiyallahu anhu daripada kata Mawardi. Ni dia duk nakal kata-kata mana para musannifin, mana para fuqaha daripada yang ditentang kata Mawardi bahawasanya harus ia ijtihad. Boleh dia nak ijtihad antara air betul tu air mutlak lah. Antara air betul dengan air mawar. Dia nak ijtihad air betul dengan air mawar. Bapa nak ijtihad kerana berlaku orang panggil kesamaran. Kalau tidak kesamaran nak ijtihad buat penama. Kerana buat minum nak ijtihad tu apa tu? Kerana nak minum. Nak minum. Jadi ni maka apabila nyata baginya air yang diambil air sembahyang dengan dia adakah sah wudu? Maka apabila nyata baginya air diambil air sembahyang dengan dia. Bila nyata dia ijtihad tu untuk apa dia? Nak minum. Kemudian nyatalah bahasanya itu salah satu daripadanya ialah air mutlak. Tu. Jadi kosak dia ijtihad tu kerana nak minum. Jadi bila dah nyata dah A dengan B, mana B katakanlah mana itu ialah air mutlak, air betul. Jadi adakah mana apabila nyata baginya air diambil air semaya dengan dia. Bila nyata air itu ialah air betul. Asal mulanya dia ijtihad tu kerana nak minum. Dan lepas tu bila dah nyata tu air betul, dia pun ambil air semaya Jadi adakah sah wuduknya? Soalan dia atau tiada ataupun tidak sah. Bapa dia timbulkan soalan begitu kerana dia ijtihad tu kerana nak minum. Bila dah nyata tu air betul dia pun ambil air semaya. Jadi sah ke air semaya dia tu? Dan adakah apabila kesamaran air betul dengan air kencing? Tu saat ni satu soalan Dan adakah apabila kesamaran air betul dengan air kencing? Macam mana boleh jadi kesamaran? Kerana air kencing tu sudah hilang sifat-sifatnya umpamanya jadi air kencing tu hilang ada pula kesamaran air betul dengan air kencing pula. Apabila disifatkan baginya bagi seorang sana baginya bagi air kencing tu tabib kerana ubat dengan dia dengan air kencing lah. Boleh ke ijtihad pula? Boleh ke tak kita ijtihad? Jadi ya ijtihad tu kerana jadi kesamaran antara dua tu.
Jadi timbulnya ijtihad ini kerana berlaku kesamaran. Kalau tak semabu, tak kesamaran, makna tak ada ijtihad. Tak perlulah kepada ijtihad. Maka dijawabnya kata Imam Mawardi, ya benar, Mawardi sah ia mengambil air semaya. Hak ni hak mula-mula. Benar, sah ia mengambil air semaya apabila nyata air betul. Yang ni dia ijtihad tu antara air mawar dengan air betul. Mula-mulanya kerana nak minum. Tu. Bila nyata bahasanya itu ialah air betul, katakanlah B tu air betul, lalu dia buat ambil air semaya, sah ke tak ambil air semaya tu dengan air tu? Kerana yang mula-mula dia kosak dia ijtihad tu kerana nak minum. Jawab dia benar, makna sah dia mengambil air semaya apabila nyata air betul. Dan tiada sah ia ijtihad air betul dengan air kencing. Jikalau kerana obat sekali pun tidak boleh. Su'ila radhiyallahu anhu daripada yakni tentang seorang jikalau kesamaran atasnya sahayanya dengan sahaya orang lain. Semabur antara hamba dia dengan hamba orang lain. Jadi nak serupa, nak semih belaka ni. Muka nak semih ni. Buat dia ni. Tu. Yang di tubuh nak semih. Jadi ni dia pun tak berapa nak ingat lah mana hamba dia ni. Tengok seorang lagi serupa hamba ni. Tu. Jadi kesamaran atasnya sahayanya, sahaya seorang saat ni dengan sahaya orang lain. Adakah boleh ia ijtihad kerana ia menyatakan milik, tujuan dia untuk nak menyatakan milik? Maka adakah harus baginya lepas pada tu adakah harus, yang pertama adakah boleh dia ijtihad? Tu soalan pertama Bapa dia nak ijtihad kerana nak menyatakan milik. Mana hamba dia tu makna milik dia. Maka adakah harus baginya kemudian daripada nyata miliknya diwatinya akan dia, akan hamba tu. Diwatinya nyonya seorang tu akan dia akan hamba. Lepas tu bila nyata dah, orang panggil milik dia. Boleh kalau dia nak wati tu. Tu. Ataupun misalnya kita nyata milik, nyata dah milik tapi tak boleh nak wati. Tu. Kerana mengikut ijtihad miliknya. Boleh wati tu kerana mengikut ijtihad miliknya. Wati itu dia panggil tabi'. Tabi' mana yang mengikut bagi milik. Tu. Jadi dah nyata dah milik dia, maka haruslah diwatinya ataupun tiada. Jadi kalau harus itu ialah kerana tabi', kerana mengikut ijtihad milik. Miliknya. Maka dijawabnya radhiyallahu an bahawasanya harus baginya mengambil akan dia dengan ijtihad, mengambil akan dia akan sahaya saat ni. Ialah dengan cara ijtihad lah. Bagi milik, ijtihad bagi milik kerana bahawasanya milik boleh diambil dengan ghalib zannnya. Ghalib zann, tak sampai kepada tahap yakin. Dan manakala nyata miliknya harus diwatinya. Bila nyata dah orang panggil milik dia, bolehlah dia wati. Kemudian daripada yang demikian itu atas kaulnya rajihnya, sebut kata atas kaulnya rajihnya bermakna ada muqabil dia. Jadi atas kaulnya rajihnya qaul maksudnya boleh diwati. Kemudian daripada yang demikian itu, mana yang demikian nyata milik dengan ijtihad sani, bila nyata milik dengan ijtihad sani harus boleh diwati. Tu kerana bahawasanya terkadang dimudahkan akan dia, yakni yurakhasu, ditarkhiskan. Tu dia panggil ditarkhis, mana dirukhsahkan. Kerana bahawasanya terkadang dimudahkan akan dia akan suatulah, kalau ada alih la tu makna kembali kepada alih la dimudahkan akan dia padanya. Pada kalau di sini enggak maksudnya dimudahkan akan dia wati itu maksud dia. Wati itu padanya pada ijtihad ni kerana ia mengikut barang yang tiada dimudahkan hanya padanya, banyak domain ni. Yang tiada dimudahkannya barang yang itulah makna padanya. Pada barang maknanya gaul dia milik tu. Dia maknanya barang ma la yurakhasu, barang yang tidak ditarkhiskan. Jadi wati itu dia panggil ma yurakhasu bih, barang yang ditarkhiskan dengannya. Jadi dia tu barang yang ditarkhiskan dia. Adapun orang panggil milik san itu yang tiada dimudahkan dia padanya. Tiada mudahkannya akan milik padanya. Apabila ada ia yang dimaksudnya. Apabila ada ia yang dimudahkan akan dia tu. Yang dimudahkan dia tu. Yang pertama tu makna wati lah. Kalau kita pasal selalu, dia kena pasal lalu. Mana wati itu maknanya
yang dimaksudnya. Yang dimaksud mana? Al-maqsudu bidzatih. Jadi dia tu tabi' kepada ma la yurakhasu. Maksudnya milik tu barang yang tidak ditarkhiskan. Dia tu mengikut tabi' kepada mana milik tu ma la yurakhasu bih, barang yang tidak dipermudah, tidak ditarkhis. Dia tu tabi' ni, mana wati tu tabi', tapi dia tu yurah terkadang. Dia orang panggil, maksudnya terkadang dimudahkan akan dia. Dia dimudahkan dia apabila adalah ia tu ialah al-maqsud. Lainlah kalau dia tu wasilah. Jadi wati ni ialah maksud. Nah, wati ni ialah maksud. Wati tu maksud daripada milik tu. Tapi wati tu tabi' kepada milik. Supaya inilah dia kata kata-katanya ataupun konon-kononnya dalam masa yang terdekat ni, nah, dalam bulan 10 ni juga kata-katanya ada orang nak berkahwin, nah. Tu. Jadi berkahwin itu, nah, itu ialah wasilah. Tapi dia wasilah dengan maksud ni dia boleh. Hak maksud itu dia akan jadi wasilah pula kepada sesuatu yang lain. Macam sahabat musabak lah. Sahabat tu, hak musabak tu dia akan jadi sahabat pula. Bapa sakit. Sakit tu sebab makan nasi metah. Siapa dia kata? Kuba kata, nah, makan nasi metah. Nah, tu. Jadi akan jadi hak musabak tu dia akan jadi sahabat pula. Nah, tu. Jadi macamlah juga mana berkahwin itu ialah wasilah kepada dia. Boleh wati itulah. Itu al-maqsud. Pas wati itu jadi wasilah pula. Nak boleh anak. Tu. Itu yang dikaitkan dengan kitab penawar bagi hati itu. Tu maksudnya ialah faedah kegunaan akhirat bagi faraj. Ni panggil ni. Ya, akhirnya ialah kepada penerusan kepada zuriat ummatun Muhammadiyah. Kerana Nabi berbangga-bangga dengan ramainya umat dia. Jadi wasilah-wasilah tu dia akan rangkaian tu dia akan jadi wasilah tu. Maksud tu dia akan jadi wasilah pula ni. Jadi wati ni dia mengikut bagi milik. Kalau tidak milik kita boleh nak wati lah. Itu maksudnya mengikut ni. Tapi dia tu diterski boleh. Ada orang panggil ruan-ruan untuk orang panggil rukhsah, mendapat rukhsah. Macam milik tu makna dok tu. Jadi supaya kita sekarang itu dia kadang-kadang dia jadi terbalik. Sebab tu dia ada istilah maqlub. Maqlub dalam mustalah hadis ada maqlub. Dalam balaghah kita pun ada maqlub. Ya supaya kita kata sekarang ni, kita ambil realiti yang sedang berlaku sekarang. Jadi sebenarnya mana semaya di masjid tu, semaya Jumaat ke semaya itu adalah maksud. Maksud. Tapi syarat dia kena 2 dos dulu tu. Itu wasilah Jadi sekarang kadang-kadang orang panggil maknanya tak cukup 2 dos tak boleh nak semaya di masjid. Jadi semaya di masjid itu maknanya benda maksud. Sepatutnya orang panggil itu diterkiskan. Tempat-tempat lain jadi tempat-tempat lain orang panggil kalau kata restoran makan tu sebenarnya kita orang Islam bukan itu maksud juga tu. Maksud kita kalau kita kira dari segi hakikat kita kecil hakikat kan maksud kita kan ibadat ni ialah maksud yang paling maksud daripada segala maksud. Jadi kita makan apa tujuan dia? Makan ni untuk sanggup nyamuk satu ni. Maksud dia sanggup nyamuk. Wasilah dia makan sebab Allah Taala jadikan kita maqam asbab. Memperdirikan kita, memperlakukan kita ijra' kita makan asbab. Sanggup nyawa kemudian orang panggil untuk memperdirikan tulang belakang, kemudian nak beri kekuatan supaya kita boleh bertindak, boleh jadi hamba Allah Taala, boleh buat kerja, boleh buat ibadat Jadi ibadat tu sebenarnya adalah maksud bagi segala maksud. Jadi bagi kita orang Islam maksudnya ibadat itu maknanya oleh kerana dia tu maksud, dia boleh diterkhiskan, dimurahkan. Murah lagu mana? Kalau orang panggil nak masuk restoran tak cukup 2 dos tak boleh masuk, tapi masuk masjid nak semaya sepatut boleh sebab dia adalah maksud daripada segala raja bagi segala maksud. Dah kita jadi manusia tu hewan kita manusia untuk gap dia, untuk ibadat kepada dia. Tapi orang tak nampak begitulah Orang tak nampak itulah maksud kita yang paling penting sekali tu. Sekarang ni maksudnya wati itu dia panggil tabi' kepada milik, tapi wati sendiri adalah maksud. Dia bukan wasilah. Tu. Jadi dengan sebab itu makna ditarkhiskan. Dia tu boleh, maknanya boleh ijtihad mana pada benda yang ditarkhiskan itu boleh diharuskan. Terkadang dimudahkan akan dia padanya kerana ia mengikut barang yang tiada dimudahkan padanya dengan qaid apabila adalah ia tu yang dimaksudkan. Makna wati zat ni. Jadi kalau dia wasilah juga ada tidak ditarkhiskan dah. Yang al-murakhas itu. Maknanya kalau al-murakhas itu ialah maksud bizatihi.
Maka makna ditarkiskan dia. Qala musannif rahimahullah taala su'ila radhiyallahu anhu jikalau kesamara satu bijana lagi, bijana madu yang kena najis dan yang satunya suci, adakah harus ia ijtihad atau tiada? Maka dijawabnya radhiyallahu an, harus ia ijtihad antara keduanya, madu yang kena najis dalam satu bekas dan bekas yang tidak kena najis, kerana madu itu baginya asal pada barang yang dikosaknya. Apa dia? Iaitu memakan. Tu maksud dia memakan. Dia macam ni lah makna nasi khabu. Kelosong tu bukan maksud kelosong tu. Kelosong tu kelosong, tahu dah kelosong ni. Pi tahu kelosong. Tahu ni. Kelosong tu bukan maksud dia diperlukan oleh kita sementara nasi khabu dah ada lagi. Bila kita makan habis lecing dah nasi khabu, mana batu sebelah ni. Batu sebelah dia. Biasa gitu tu. Nasi khabu tu bila dah habis lecing ni, habis lecing muka sedap ni. Jadi kelosong tu kita tahu dah lah tu siapa lah. Yang dimaksudkan ialah nasi khabu makan ni. Kelosong itu macam lafaz tu bukan dimaksudkan. Yang dimaksudkan ialah makna. Tapi makna dia tak boleh nak berdiri dengan sendiri. Macam juga dengan nasi khabu ni. Ambo tak say kelosong. Pak, aku nak buat mana awal? Boleh dah tapak tangan. Pas mu nak bawa motor dengan kapal. Jadi tapak tangan pun dia panggil macam fungsi dia macam kelosong. Dia tidak dimaksudkan. Bila dah selesai benda yang dimaksudkan, jadi tak silap benda tu. Jadi madu tu dia panggil al-maksud bihi atau bizatihi. Yang dimaksudkan dengannya. Dengan madu tu dia untuk dimakan. Tu. Bukan bekas tu dak. Bekas bukan maksud sebenarnya. Dia adalah wasilah. Mana wasail. Wasail saja. Jadi kita nak ke bekas tu sementara ada isinya. Tu. Malaikat bejana tu digunakan untuk nak katok kepala orang. Tu yang dimaksudkan juga ni. Dia letak bejana dekat tepi pintu ni, takut ada orang jahat masuk ni. Jadi itu yang dimaksudkan mana sat ni? Antara satu suci adakah? Jawab dia kerana madu itu baginya asal pada barang yang dikosaknya. Dia panggil asal, iaitu memakan dan tiada ditilik kepada tiada dapat menyucikan dia. Maksudnya dan mana tidak diiktibarkan, tak boleh nak menyucikan madu saat ni. Tidak iktibar hak tu. Maksudnya pada boleh ijtihad saat ni. Pada boleh ijtihad. Nak suci lagu mana? Kepanggil dia tu cair. Dia berbeza dengan air. Jadi maknanya tidak diiktibar lagi, tidak dipandang kepada dia tu boleh disuci ataupun tidak disuci. Sebab soalan yang ditanya mana tentang boleh ijtihad ke tak? Harus ijtihad. Tu. Dan telah mensorehkan harus ijtihad antara laban yang suci dengan laban yang najis oleh Imam Ibnul Muqri. Tu laban tu ada soreh daripada Imam Ibnul Muqri. Pasal boleh ijtihad. Jadi kalau kira supaya madu saat ni jugalah. Ni dia bawa ni ialah kerana nak kokohkan. Dia panggil kenyataan ni harus ijtihad tu. Sesungguhnya telah disorehkan harus ijtihad antara laban yang suci dengan laban yang najis. Maka kes dia tu samalah. Tu. Oleh Imam Ibnul Muqri. Su'ila radhiyallahu anhu, jikalau tercengang orang yang buta, buntu. Pada ijtihadnya, pada air. Orang buta dia ijtihad air. Jadi dia buntu, tak ketahui makna, tak boleh nak buat satu kesimpulan ataupun keputusan. Adakah harus ia taklid orang yang buta yang lain? Bolehkah tak dia taklid kepada orang buta yang lain? Buta lain yang ijtihad maksudnya sampai kepada maksud ijtihad dia tu. Bolehkah dia nak ikut orang buta yang lain? Tu. Atau tiada harus. Dan hanya hendak ia taklid akan orang yang melihat sahaja. Maka tiada didapatnya orang melihat. Jadi ataupun dia boleh hanya taklid kepada orang yang tidak buta, mana orang celak. Kemudian kalau dia nak ikut orang yang celak, maka tiada dapat. Dia buat masalah lagi. Maka jika tiada didapatnya orang yang melihat, dia pun cari orang yang melihat, tanya tak ada, lalu ia tayamum. Tu. Apa qadar dobik ketiadaannya air itu? Ketiadaannya itu. Jadi qadar dobik ketiadaan air nisbah kepada orang buta ni. Dia tayamum. Itu salah. Yang tamu bolehkah dia taklid kepada orang buta ataupun tak boleh? Maksudnya tertentu dia kena ikut orang yang celak semata. Lepas tu orang panggil
kalau dia tak dapat orang yang celak untuk dia taklid ni, lalu akhirnya dia mengambil keputusan untuk tayamum. Jadi kalau boleh dia tayamum, qadar dobik ketiadaan air tu. Secara mana cari sebagaimana orang celak tu ada dah lah. Orang panggil dia punya keterangan, maksudnya kena cari sekia-sekia. Tu. Maka dijawabnya radhiyallahu anhu bahawasanya orang yang buta hendak ia taklid orang melihat, tiada harus sama buta tak boleh. Dan dia jawab tu pandok sekat tu je ni. Tidak menghabisi soalan lah kalau kita kira agak ni. Itu begitulah. Ini yang jawab secara bertulis ni. Apatah lagi jawab secara spontan. Memang orang panggil orang menjawab soalan ni dia akan ada tertinggal, ada memang gitulah. Tu jadi hak soalan dia ni, hak dia jawab dia tu sakat tu. Orang buta kena taklid orang celak. Tak boleh taklid orang buta. Kemudian dia tanya mana qadar, orang panggil dobik ketiadaannya itu mana, setara mana ni. Tu tak ada jawab ni. Itu kita kena cari sendirilah. Adapun ketiadaan dapat orang yang mana ada ni. Adapun ketiadaan sebab dia buat kurungnya sat ni. Adapun ketiadaan dapat orang yang basir itu masuk orang celak lah. Ibarat waktu ia ijtihad. Ibarat mana pada masa dia ijtihad tu tak ada. Tiada orang yang basir yang tahu ijtihad. Maknanya ialah orang celak tu ada tapi dia tak tahu ijtihad. Tu. Itu maksudnya tak ada jugalah. Begitu je lah. Ibarat dia ayatnya. Maksudnya dia tak dapat orang yang celak yang boleh ijtihad. Walaupun ada orang yang celak, yang tidak buta tapi tidak mampu untuk berijtihad. Pada perkara ni. Ini bukan ijtihad hukum para a'immah nu dak ni. Ini ijtihad orang panggil masalah fiqh ni. Tu. Itu dia ayat sakat tu begitu, tergantunglah, agak tergantung sikit ni jawab dia tu. Jadi maknanya kata orang panggil tak dapat, orang panggil cari orang yang ijtihad itu maknanya orang yang celak, maksudnya ada orang celak tapi dia tak mampu ijtihad. Jadi samalah. Serupalah orang panggil tak dapat orang yang celak. Tu. Su'ila radhiyallahu anhu daripada kata Imam Nawawi di dalam Minhajut Talibin tentang apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi dalam Minhaj. Dan jikalau tu maknanya kata-kata Imam Nawawi dalam Minhaj dan jikalau mengkhabar akan dia dengan air ini najis, mengkhabar akan dia akan seorang tu, orang mari royak kepada kita lah, kita kata ni. Dia kata air ni najis. Orang yang diterima riwayatnya, orang yang kata lagu tu ialah orang yang diterima riwayat dia. Satu orang dia kata air ni air najis ni. Dia ni ialah jenis orang yang boleh diterima riwayat dia. Hingga akhirnya itu orang yang muwafaqah. Hingga akhirnya sebagaimana saat ni, iaitu orang yang muwafaqah yang kita pegangkan yang muwafaqah mazhabnya itu. Tu. Jadi berulang-ulang. Mana orang yang mazhab, kalau kita Syafi'i enggak, Syafi'i jugalah. Begitu je nak ayatnya. Kita kata kita ni Syafi'i. Jadi orang mai ayat tu Syafi'i juga, dia kata air ni najis ni. Apa nak kepada muwafaqah mazhab, sebab maksudnya najis, sahabat-sahabat ternajis air tu. Jadi samalah kita dengar dia ni. Itu selama tiada diketahui ia mara'i mazhab orang yang lain. Selama kita tidak tahu kata dia mara'ikan mara'ah mazhab yang lain. Dia orang Syafi'i juga. Jadi dia kata ni air ni najis ni. Kita orang Syafi'i, dia orang Syafi'i. Dia kata air ni najis. Jadi maknanya kita boleh pergi dia selama mana kita tidak tahu kata dia tu meraihkan mazhab orang lain. Tu. Adapun jika saat ni apa soalan saat ni? Soalan ni tu. Adapun jika kita dia cara tanya tu pun orang macam nak jawab dah juga ni. Adapun jika kita ketahui ia mengkhabar mazhab yang lain. Hak saat ni orang mazhab Syafi'i dia kata ini air najis ni. Kita orang Syafi'i ni. Pas kita pun setahu kita dia tidak meraihkan mazhab yang lain. Tu. Adapun jika kita ketahui kata dia ni mengkhabarkan mazhab yang lain. Dia tu mazhab kita juga sekalipun tapi dia duk royak tu royak huk mazhab lain. Adakah disyarat dia kata air ni najis ni? Air najis dia kata ni. Pas kita tahu dah dia ni. Dia pesing orang panggil dia duk royak tu mana bukan huk mazhab kita. Jadi adakah disyaratkan ia menyatakan sahabat najis atau tiada? Sebab ternajis dalam mazhab lain.
Bila orang kata air ni najis, kita terbayar dah. Kita mazhab Syafi'i ni. Ternajis ni lagu mana cara-cara makna kalau air tu maksudnya orang panggil najis. Makna masuk najis dalam air yang sedikit. Nah. Ataupun orang panggil dengan sebab berubah, mana air banyak berubah dengan sebab masuk najis. Jadi kita tahulah cara-cara orang panggil mazhab kita ni. Sekarang ni kita tahu dia ni duk royak dalam mazhab lain ni. Tu. Jadi adakah kita kena tanya dia pula. Apa mengata najis mazhab ni? Apa sebab najis dalam mazhab tu? Kalau mazhab kita tanya tu makna kita tak tahu ni. Tu. Ni maksud maknanya tak kena tanyalah sahabat. Bila dia kata najis kerana dia pun orang mazhab kita juga Syafi'i, tak payah tanyalah. Sekarang kalau dia tu bukan mazhab Syafi'i. Dia duk beroyak tu ni. Atau dia tu mazhab Syafi'i tapi kita tahu dia duk beroyak tu bukan dalam mazhab kita. Mazhab Hanafi ke misalnya. Jadi adakah kita kena tanya sahabat ternajis tu macam mana? Apa yang mengata najis ni? Tu. Jadi ni mana jawab dah ni? Mana? Ana baca jawab dah. Ada lagi ni. Maka dijawabnya, manakala kita ketahui akan orang yang mengkhabarkan dia itu faqih. Kita tahu kata orang duk beroyak najis, air najis ni dia seorang yang faqih. Dia tu orang panggil yang mengerti ilmu fiqh. Muwafaqah dengan mazhabnya. Sama-sama mazhab Syafi'i juga. Ia mengkhabarkan mazhab lain tapi dia duk royak ni dalam mazhab lain. Kita tahulah dia duk royak dalam mazhab lain. Maka tiada lagi dinamakan muwafaqah. Walaupun dia tu mazhab Syafi'i juga, tapi bila dia duk royak mazhab lain, jadi tidak dinamakan dia panggil muwafaqah dengan mazhabnya. Mazhab seorang sat ni. Hanya dinamakan dia orang mukhalif. Itu makna mukhalif tu dari segi mazhab. Orang mukhalif. Maka bila orang mukhalif, maka berkehendaklah dinyatakan sebabnya. Sebab takut-takut yang diiktibarkan mazhab itu rupa-rupanya dalam mazhab Syafi'i tidak najis. Tu. Tapi dia kata misalnya kita kata Maliki ni air maksudnya air sikit ke air banyak dia tak ada kira syarat dia berubah kan. Kalau kita ni kalau air sedikit semata-mata masuk najis. Ini maksudnya ialah kita tu lebih syadid lagi lah. Jadi kalau air sedikit air sedikit mana tak syarat berubah semata-mata masuk ni. Jadi maknanya kita kena tahu dia kata ni mazhab lain bila dia royak tu mazhab lain walaupun dia orang mazhab Syafi'i sendiri sekalipun kena tanya sahabat dia. Apa kata najis? Sebab dia ternajis ke dia? Sebab boleh jadi sebab jadi ternajis mazhab lain tu rupa-rupanya mazhab kita tak najis pun. Gitu. Maka berkehendak ditanyanya sahabat najis tu. Maka jika ia mengkhabarkan dengan mazhabnya, mazhab orang panggil mazhabnya mazhab orang yang berkata sana, atau tiada diketahui ia mengkhabarkan mazhab, atau kita tak tahu dia tu mengkhabar mazhab mana kalau dia royak mazhab mana ataupun kita tak tahu mazhab, maka tiada berkehendak kepada menyatakan sababnya. Jadi berhajat kepada menyatakan sabab tu ialah yang nyata dia tu mukhalif. Sama dia orang mazhab Syafi'i tapi dia royak mazhab lain ataupun dia tu orang mazhab lain. Jadi kita kena tanyalah. Mung kata najis ni apa ni? Atas dasar apa dia? Sebab apa kata dia tu najis? Tu. Karena mazhab kita dengan lain tu bukan kadang-kadang lah memang banyak yang orang panggil mukhalafah. Tu. Jadi kalau muwafaqah tu tak apalah. Qala musannifur rahimahullah taala far'un, ini satu far' dan percaya orang fasik atau kafir atau kanuk-kanuk. Kita percaya kepada orang fasik, orang kafir dan kanuk-kanuk, kata mereka itu ini air ini najis ni. Orang fasik kata royak kita ni air ini najis ni. Kerana Abang Haji nak ambil semaya kata air najis ni. Tu. Ataupun orang kafir. Orang kafir dia kata air ini najis. Pandai dia najis ni. Atau kanuk-kanuk. Kanuk-kanuk kata najis. Ini najis. Serta dinyatakan sababnya. Bapa pula. Bapa mengata najis. Dia tu orang fasik. Dia tu orang kafir. Dia tu kanuk-kanuk. Seperti katanya aku kencing padanya. Jadi jelas lah. Ini macam kanuk-kanuk. Dia kata ini najis dah ni. Tahu mana? Tahu mana ni najis? Kita nak tahu. Setara mana yang dia kata najis tu. Tu. Jadi bila dia royak sabab dia tu jelaslah kepada kita. Maka jika tiada dinyatakan dia sabab najis, tiada diterima kata mereka itu. Orang fasik kata ni air ni najis ni. Bapa pun kata najis. Ada ni.
Ada dia kata tafsir royak lah. Jadi tak boleh terima lah kata. Jadi kita boleh guna lah. Sebab dia tak royak sahabat dia ni. Oh, ada lah ni. Ada lah. Gapo dia tak tahu ni. Jadi tak boleh kita buat ni. Dia kata ada tu berkali ada tu perkara yang menyebabkan ni. Selagi dia tak jelaskan sahabat najis sebab orang ni bukan kepercayaan ni. Jadi kalau dia sebut benda-benda tu sahabat najis tu, oh ya Allah, ini sebab yang menajiskan. Tak apalah. Walaupun kanak-kanak sini dia tengok ni. Dia tengok kata ada kucing mana kucing kecing kau berapa ni. Tu tak apalah. Jadi kalau dia tidak menyatakan sahabat najis itu tidak diterima kata mereka itu. Jadi kita boleh gunalah. Tu. Fir'aun haram memakai bejana emas lagi kepada awaning. Tadi awan. Ni awani betul-betul. Hak tadi dia sebut bejana tu air dalam bejana ni. Inilah sebab tajuk dia dua. Satunya ialah ijtihad dan juga wal awaning. Satu ijtihad. Tadi bab ijtihad ni, tadi bab ijtihad. Tu. Sekarang dia masuk bab awaning. Fir'aun, nah ini satu fara' haram memakai bejana emas. Haram dan perak. Haram memakai tu maknanya Nah, dia tak ada sebut orang laki-laki perempuan. Dan jikalau bagi celok mata bagi laki-laki sekali pun kita bubuh pula ni. Itu rayah. Rayah mana? Sebab nama dia bekas juga tu. Bekas-bekas ni benda orang letak benda di dalam dia ni. Tu. Dan jikalau bagi celok mata bagi lelaki dan perempuan. Demikian lagi ni. Diambil akan pertaruhan daripada keduanya bagi perhiasan haram. Diambil akan pertaruhan. Makna sipir ni. Sipir. Ni. Tu. Diambil akan pertaruhan daripada keduanya. Bekas mah bekas perak ni. Kita sipir pun tak boleh juga. Sebab dia adalah maknanya sahabat kepada menggunakan. Bila sipir kat lama-lama itu akan ada lah. Mana-mana orang panggil dia akan guna. Bagi perhiasan haram. Mana pada daripada bagi perhiasan haram juga. Tu. Fir'aun, maka jika seorang disadur. Bijano, mana dia menyadurkan. Tu. Maka jika seorang disadur bijano. Jadi kalau bahasa moden tak kena lah ni. Tak apalah tu ni. Jadi maka jika seorang disadur bijano tembaga. Bijano bekas tu dibuat daripada tembaga atau besi ni. Bekas tu buat daripada besi ataupun tembaga. Dia sadur dengan mah. Bila sadur makna kulit, mah tu duduk luar lah. Bekasnya sebenarnya bekas buat daripada tembaga. Bekas buat daripada besi. Tapi dia sadur. Jadi kalau bahasa lain dia sadur ni. Celuk. Ataupun maknanya ni maksud dia dilitupi, makna melitupi akan dia. Tu. Jadi disadurkan dia dengan atau dengan perak. Sebenarnya tu kulit lah ni, kulit saja ni. Jadi kulit tu dia boleh jadi nipis, boleh jadi tebal begitu. Sebenarnya kalau kira hakikat benda tu bukan mah, bukan perak. Itu adalah cuma kenampakkan zahirnya ialah macam perak. Memanglah mah perak. Tapi itu hanya sebagai lapisan yang sangat nipis. Tengoklah ketebalan dan juga tenipisan dia tu dengan iktibar. Jadi maka jika ada sadurnya itu tiada dapat dikeluarkan dia dengan dibakarkan di dalam api. Kita bakar dengan api tak dapat nak keluarkan emas dengan perak sana. Yakni tiada dapat diambil emasnya dan peraknya, tak boleh. Apa maksud tak dapat? Terlalu sedikit. Tu. Maka iaitu halal. Tu. Jadi sebenarnya kalau sedikit sadurannya itu halal kita pakai. Sadur ni. Maka dobik kata sedikit tu setara mana? Bila kita bakar dia tak tubik, maknanya sikit je. Tu. Sebab sedikitnya, apa dia tak tubik ni? Tak boleh nak keluarkan dia ni kerana sedikitnya. Maka halal kita pakai. Maka seumpama ketiadaan lagi, serupa tak ada. Seumpama ketiadaan lagi, makna serupa tak ada sikit ni. Supaya kita kata tak ada piti lah ni. Tak ada piti. Mana saat ni kata tak ada piti. Ni beli rokok. Yalah beli rokok ada. Lepas tu kata tak ada piti. Nak beli Lamborghini tak ada pitinya. Jadi panggil maknanya tidak ada kecukupan dengan benda yang kita nak tu. Tu mana tak ada lah. Tak ada piti nak bening misalnya. Ini poya PKP ni. Dia tak boleh belanja banyak ni.
Jadi maknanya sedikit-sedikit ni maksud dia bukan kata tak ada ni bukan makna tak ada langsung. Maknanya sedikit. Jadi maknanya sikit tu seumpama ketiada lagi supaya tak ada tu. Dan jika dapat dikeluarkan dia emas atau perak tu dengan dibakar di dalam api, maka haram memakai dia bekas tak ni. Bekas tu bekas tembaga. Bekas apa dia besi. Cuma disadur dengan emas atau perak ni. Jadi kalau boleh dikeluarkan dia makna haram gitu. Sebab apa? Itu menunjukkan jirim kuantiti dia tu makna banyak. Tetapi yang mengerjakan dia haram. Yang mengerjakan dia, orang yang mengerjakan dia saduran itu. Wak hijau sadur menyadur itu haram. Maka yang demikian akas hukumnya jika bijana emas dan perak. Maka yang demikian tu. Mana yang tukar buat dia tu makna haram. Tak kira lah halal pakai atau tak halal pakai. Halal pakai ataupun haram pakai tu dia ada tafsil. Ada tafsil. Istiqmal ada tafsil. Tafsil dia kalau sedikit halal. Saduran itu sedikit, saduran mah perak tu halal kita pakai. Bagaimana kita nak tahu sedikit sadurannya? Ialah bila bakar dengan api tak tubik. Makna tak tubik maknanya jirim emas atau perak tu. Kalau banyak haram. Ada pun buat tu haram semata. Orang buat sikit kok banyak tak boleh. Dia buat lain tu. Maka itu haram. Maka yang demikian akas hukumnya jika bijana emas dan perak. Maka yang demikian yakni istiqmalkan bekas tembaga ataupun besi yang disadur dengan emas atau perak tu akas hukumnya yang demikian itu jika bijana emas dan perak disadur dengan timur. Ya jadi terbalik. Bekas tu buat daripada emas sepenuhnya ataupun perak sepenuhnya, tapi disadurkan dengan timur. Apa sebab? Orang pisah sadur dengan emas, hok bagi tidak emas pun kerana nak menonjolkan emas. Tu. Dia emas betul-betul, perak betul-betul nya sadur dengan timur umpamanya. Tu. Maka dia terbalik akas, inikas. Maka jika dapat dikeluarkan timurnya, halal memakainya. Kalau dapat dikeluarkan, jadi kalau tadi kalau dapat dikeluarkan emas dan perak tu maknanya haram pakai. Jadi hak ning kalau dapat dikeluarkan timur halal memakainya. Kalau tak dapat dikeluarkan baru haram. Gitu. Dia jadi terbalik. Dan jika tiada dapat mengeluarkan timurnya haram memakai akan dia akan bekas ni. Tetapi jika adalah berkarat bijana emas ataupun perak. Bekas emas dengan bekas perak. Emas dengan perak ni payah nak berkarat ni. Katalah maknanya jikalau berkarat bekas emas dan perak itu sekira-kira tiada lagi nyata emas dengan perak. Jadi karat itu melitupi. Bukan setengah-setengah tepat je. Kalulah makna karat itu melitupi bekas emas perak sana ni. Tiada lagi nyata jirim keduanya. Jirim emas dengan perak. Makna karat yang begitu tebal melitupi habis. Maknanya toko emas toko perak sana ni halal memakai akan dia akan bijana sana ni. Bijana emas bijana perak berkarat habis seluruh tubuh badan. Makna bijana emas perak sana itu habis licin. Tak ada ruang, maksudnya tak nampak, tak nyata jirim emas perak. Tu. Maka harus mana boleh kita guna. Dan umpama bijana itu yang seumpama bijana. Apa dia? Seumpamanya bayang dia daripada senjata dan cincin. Jadi cincin ni tak boleh nak panggil bijana. Senjata mana peralatan, dia masuk dalam peralatan. Dia tak boleh nak panggil bijana lah. Tapi dia panggil umpama bijana juga. Tu. Dia kerana itulah ilah dianya, ilah memecahkan hati orang fakir. Itu tak boleh. Kata Syekh Ramli hasilnya, kesimpulan dia, bahawasanya memperbuat sadur itu haram mutlaqan. Mana mutakhid, mana ittikhadh. Membuat sadur itu haram mutlaqan. Kemudian daripada perbuatnya jika boleh. Jadi buat tu haram mutlaqan. Tapi selepas buat tu gap dia pakar pula. Isu pakar pula. Tu. Jadi
Buak haram mutlakon tu maksudnya tak ada kira dengan andaian kalau kita bakar dia tu jirimah kau tak nah tu. Buak tu haram mutlakon. Nah. Tapi setelah daripada buak iaitulah istikmal. Kemudian daripada perbuatnya jika boleh dikeluarkan emasnya atau peraknya dengan dibakar pada api haram memakainya. Huk tafsirnya pada memakai. Huk tafsirnya pada memakai. Buak tu haram semata. Nah. Maknanya dengan dibakar pada haram memakainya dan menaruhnya. Nah, itu maknanya ada tafsir. Buak tak ada tafsir. Buak tak ada tafsir. Jadi bahagian orang buak tu tak boleh semata. Tapi setelah daripada buak tu, dia tidak tunggu. Dia tidak tunggu asal. Selepas daripada buak ada dua keadaan, sama ada istikmal ataupun sipeh. Jadi untuk nak guna ataupun simpan, maka fihi tafsilun, padanya ada tafsil. Yakni jika sedikit ataupun banyak. Kemudian percamai makna sikit banyak tu macam mana? Itulah sebagaimana yang telah kita ikuti sebelum daripada ni. Dan jika tiada dapat dikeluar keduanya emas perak sana, maka tiada haram memakainya dan menaruhnya. Itu ya tafsil. Tapi buat haram mutlaqan. Tu. Su'ila radhiyallahu an daripada dabbah. Dabbah makna tempelan, tampalan, tempelan. Bagi kerana hajat. Jadi dia ada dua sabab, satunya hajat, satu lagi zina. Tapi sini dia semata-mata dabbah dulu, dia tak rayak emas dengan perak juga. Jadi dia sebut semata-mata dabbah dulu, tempelan. Ditanya tentang dabbah bagi kerana hajat itu. Jika besar makruh dan jika tiada, mana tiada besar. Tiada besar dia ada tafsir pula. Ada tafsir tiada. Jika tiada yakni tiada besar. Tiada besar makna kecil. Jadi kalau kecil kerana hajat. Dia kena kerana hajat, kerana zina. Tu. Jadi jika besar makruh bagi kerana hajat. Jadi dabbah bagi kerana hajat itu jika besar makruh. Dan jika tiada kerana hajat, tiada kerana hajat. Dia kena baca. Nafi tu dia. Dan jika tiada kerana hajat. Tu. Bukan jika tiada, lepas tu kerana hajat. Tu jadi mafhum lagi tu. Dan jika tiada kerana hajat. Kalau besar kalau kerana hajat makruh. Jika tiada kerana hajat haram hukumnya. Jika besar dia mari pula jika besar. Dan makruh jika kecil kerana zina. Tapi dia tak royak mana emas dengan perak dulu. Kita kena faham kayak gitu dulu lepas ni pada dia royak. Jadi kalau kerana hajat, kalau kecil kalau kecil mana jika besar makruh, kalau besar makruh. Dan jika tiada kerana hajat mana haram kalau besar. Dia tafsir gitu dulu. Besar. Jadi kerana hajat besar makruh. Kalau kecil tu harus mata harus tempel dabbah mana kecil harus dengan tidak makruh. Kalau besar kerana hajat kerana hajat makruh. Tapi kalau tidak kerana hajat hukumnya haram. Tu haram kalau besar. Dan makruh jika kecil kerana zina. Tiada kerana hajat tu zina lah. Tiada kerana hajat tu makna zina lah. Zina lah. Jadi dia kena atur semula tu baru tak peling ni. Jadi kalau kerana zina besar haram. Jika kecil kerana zina tu makruh. Besar kerana hajat makruh. Besar baru makruh kerana hajat. Kalau kecil tak makruh. Dan jika kecil kerana hajat harus. Tu. Kecil kerana hajat. Jadi duduk keria ni. Duduk keria. Sebenarnya hot ni dulu ni. Tu dia nak jadi peling tu ibarat tu. Jadi maksudnya kita kena susun semula lah. Maka jika adalah dabbah melengkapi sekalian bejana. Adakah harus memakai akan dia? Akan makna bejana sana atau tiada? Melengkapi tu maksudnya bukan maksudnya macam sadur sana. Tu dia panggil sadur nah pula. Ni dabbah ni melengkapi seluruh bejana.
Jadi kalau dah meliputi habis tu dia panggil sadur. Nah, maksudnya tepek sini mana seluruh tu duk tepek belakang. Tepek ni. Maka dijawabnya katanya harus jua yang demikian itu. Jadi kalau dhabah itu makna seluruh, makna melengkapi seluruh bejana. Pak tape tu kena tapu belakang, makna harus. Tu. Far'un adalah tafsil yang tersebut nisbah pada perak. Baru dia royak ni. Jadi saat ni dia royak kata dhabah tu kita dak faham mah dengan perak lah dulu. Jadi tafsil saat ni, ada tafsil saat ni tu ialah nisbah pada perak. Adapun dhabah dengan emas haram tiada ada tafsil padanya pada dhabah dengan emas atas barang yang diijrakan oleh Imam Nawawi. Jadi tidak ada tafsil haras mata ni. Tu maksudnya zinah ko, hajat ko, ni kecil ko, besar ko, tu tafsil dia ni. Tu padanya atas barang jadi haram. Kalau mah hok tadi tafsir tu apa dia? Perak sahaja. Dhabah kalau kecil harus. Dhabah perak ni kalau kecil harus. Kalau besar kerana hajat makruh. Kemudian kecil besar zinah. Mana kalau kecil mana hak zinah. Kalau besar makna haram. Adapun mana mah mana kecil besar haram berlaku. Tu. Jadi tafsir tersebut adalah pada perak saja. Tu. Bukan pada emas. Adapun dhabah dengan emas haram tiada ada tafsil padanya pada emas. Tiada tafsil maksudnya mutlakun lah. Atas barang yang dilakukan oleh Imam Nawawi dan mengumumkan keduanya oleh Imam Rafi'i. Mengumumkan keduanya emas dan perak. Takmim oleh Imam Rafi'i. Jadi maksudnya Imam Nawawi makna dia tidak mengumumkan. Su'ila radhiyallahu anhu adakah dihubungkan tudung bijana, tudung bekas dengan sutera. Tudung bekas tu ditudung dengan sutera. Dengan sutera itu atau tudung serban. Tudung serban tu dibuat dengan sutera. Boleh adakah dihubung maksud dikias? Dikias ke dak mana tudung? Sani tudung apa bijana. Tudung bijana tu dibuat daripada sutera. Jadi maknanya bolehkah dikiaskan? Adakah dikiaskan tudung bijana tu dengan tudung serban dan kis. Ni kis mana beg duit tu. Tudung dia. Ataupun kis dirham. Beg duit dirham. Tu. Jadi adakah ditudung dikiaskan tudung bijana tu dengan sutera, maksudnya ataupun tudung serban dan kis seperti kata Asnawi ataupun tiada. Jadi sebagaimana kata Asnawi makna dikiaskan tudung mana tudun bijana tu dengan sutera. Maka dijawabnya radhiyallahu an katanya tiada dihubungkan, makna tidak dikiaskan dengan tudun bijana. Sebab apa? Kerana menutup akan bijana itu sunat. Bekas. Sunat kita tutup bijana bersalah serba dan kis dirham. Tidak sunat. Jadi tak boleh nak kiaskanlah. Maka tiada hajat kepada mengambil bagi keduanya. Nya makna serban dan juga kis dirham ni. Maksud dengan kata tudung tu. Tu. Jadi tidak boleh dikiaskan. Dan kalan Asnawi diiktimadkan. Diiktimadkan oleh Syihabuddin Ibn Hajar. Tu. Intaha. Mana sekianlah mana habis. Dan kalan Asnawi diiktimadkan oleh Syihabuddin Ibn Hajar. Su'ila radhiyallahu an. Daripada seorang mengambil dibuat bejana daripada tulang. Daripada seorang mengambil apa? Dibuat bejana daripada tulang anjing. Gitu. Dia ambil tulang anjing dia buat bejana atau babi. Ini maksudnya dia misal bagi contoh tulang mughallazah. Yang mughallazah. Jadi dia ambil buat bejana daripada tulang anjing atau babi supaya dipakainya. Tujuan dia untuk dia pakai, dia guna. Pada suatu yang kering, digunakan pada suatu yang kering. Maka jika kamu kata tiada harus, iaitu muskil atasnya. Atas kamu kata tu. Barang yang kata mereka itu pada memaafkan daripada barang yang lekat pada umpama jari lalat. Jadi kalau kita pandai kepada masalah benda yang lekat di jari lalat, mana najis ke misalnya dia hinggap
Neh. Dia ingat pala ni, pala tahyuk yang dulu panggil ni. Sebab orang panggil benda tu orang panggil rupa najis tu. Maksudnya muka di atas bumi tu orang pakat. Dah tandah tu jadi orang panggil sebarangnya saja tempat ni. Ni kalau kita bergula ni pala sate ni, jadi pala tahyuk mana hujung tu muka dia duduk dia tak masuk pada dalam batin tu. Jadi ni muskil kalau mu kata ni, jika kamu kata tak harus. Muskil tu atasnya. Barang yang kata mereka itu pada memaafkan daripada barang yang lekat masuk najis lah. Barang tu. Barang yang lekat pada umpama jari lalat. Yang lekat pada umpama jari lalat tu ialah najis. Maka tiada difaraqkan antara najis, tiada dibezakan antara najis sama ada daripada mughallazah atau lainnya. Tak kira lah najis mughallazah ke pada lebat ni lah. Jadi maka dijawabnya radhiyallahu an, tiada harus memakai akan dia akan bijana sat ni. Yang dibuat daripada tulang anjing dan juga tulang babi sat ni. Tu. Walaupun dipakai pada suatu kecil. Dan faraq antara keduanya, faraq antara keduanya. Mana antara keduanya? Maknanya barang yang lekat pada umpama jari lalat. Tu. Mana najis yang lekat pada seumpama jari lalat. Beza. Tak sama dengan orang panggil bekas yang dibuat daripada tulang anjing, tulang babi. Jadi nampak-nampaknya hok penanya, penyoal saat ni tu dia nak kiaskan bekas daripada tulang anjing, tulang babi ni dengan barang yang lekat mana najis yang lekat pada hujung jari lalat. Pada jari kaki lalat. Tu. Bahawasanya adalah umpama lalat itu tiada ikhtiar baginya, bagi seorang itu padanya. Pada lalat tu tak ada ikhtiar. Bukan kita bisa buat. Bukan dengan ikhtiar kita ni. Dan lagi pula di sana itu najis yang tiada kelihatan. Lepas tu pula dia panggil hok di kaki lalat tu, yang pertamanya hok najis di kaki lalat tu bukan pisah daripada kita. Itu yang pertama. Yang keduanya, najis yang hujung kaki lalat itu ialah barang yang tidak kelihatan pada mata itu semua daripada yang dimaafkan. Tu. Barang yang tak nampak pada mata kepala kita bersalahan di sini. Di sini mana? Bekas yang dibuat daripada tulang anjing, tulang babi, ia perbuatan manusia. Apa buat daripada tulang anjing? Tak ada benda lain ke? Tu. Jadi tak boleh nak hubungkan. Tu tidak dimaafkan. Su'ila radhiyallahu anhu. Jadi soalan saat ni dia tanya tu sebab dia ternampak kepada masalah najis pada kaki lalat. Dia nak kiaslah. Ditanya akan radhiyallahu anhu daripada umpama roti. Padahal ia ajin. Ajin ni maksudnya yang dikamil. Mana gandum yang dikamil. Maksudnya masih lagi roti itu masuk dalam bentuk kamilan lagi lah. Lagi basuh. Benda tu basuh. Macam orang nak apa-apa sajalah nak buat kuih roti canai ke berapa orang duk kamil gandum tu. Dia tu basuh. Ditaruh mana diletak? Ditaruh atas tempat pembakarnya yang mutanajis. Tempat pembakar tu mutanajis. Tempat pembakar tu mutanajis. Kemudian roti yang dikamil sana yang dia nak bakar tu, roti yang nak bakar tu. Itu basuh. Tu basuh. Atau di atas bara api, ataupun dia letak roti atas bara api. Bara api yang mana? Yang daripada zibil. Kemudian zibil yakni tahi untuk atau lembu. Bara api tu orang jamnya dulu mana hok kering, tak lembu kering tu kan, supaya orang panggil nak hambak nyamuk. Dia jamnya dulu ni, rumah orang jamnya dulu dia kalau latar tu dia sengaja dah sengaja latar jaga. Jarak antara lantai yang papel latar tu. Mudah nak meludah. Tu. Macam balasoh mana tok guru duk mengajar tu bila-bila tu nak meludah. Mudahlah ada. Kalau maknanya dia pisah buat jaga-jaga Jam hari ni kita tu perapak. Tu. Jadi bawah tu antara obat nyamuk dia ialah bakar tahi lembu kering misalnya. Tu. Jadi dia bakar roti dengan bara api najis tu. Satunya dia ada dua kat dia. Satunya tempat pembakar tu, tempat pembakar, dapur pembakar tu mutan najis.
Sedangkan ajing saat itu makna basuh. Satu. Yang keduanya ialah maknanya bara api tu. Atas bara api dia letak roti tu, yang dikamil tu atas bara api daripada najis. Maka adakah dimaafkan daripadanya apabila tahqiq najis daripada maknanya sana bara api sana, atau wajib kita kokokkan dia. Mana daripada roti ni. Daripada roti tu. Dimaafkan daripada roti kena orang panggil bara api daripada najis tu. Apabila tahqiq najis, bila tahqiq nyata kata cerak kata ada najis, atau wajib kita kokokkan dia di bawahnya. Roti saat itu kita kokok bawah. Kokok lah. Sebab bakar dengan apa, dengan mutan najis, dapur yang mutan najis satu lagi bahan pembakar, yakni bara api tu daripada najis. Tahqiq lembu, kering. Tu. Jadi adakah orang panggil dimaafkan daripadanya apabila tahqiq najis, atau wajib kita kena kokok dia. Kita kokok dia ke bawah, di bawahnya. Yang bersentuh dengan najis. Dia tidak sentuh belaka ni. Atau tempat mutanajis itu, kokok dia. Dan sebenarnya telah umumlah balwanya dengan yang demikian itu. Jadi umum balwa, bala yang meratai. Itu kata penanya lah. Maka dijawabnya radhiyallahu anhu bahawasanya yang tersebut itu dimaafkan daripada yang demikian itu. Kerana adalah kaedah bahawasanya apabila adalah sangat picik pada satu pekerjaan maka diluaskan. Idza dhaqal amru ittasa'a. Dia inikas. Apabila ittisa' dia jadi dhaqa. Jadi sepit pula. Sepit tu kembali kepada asal lah. Hukum yang sepit. Tu. Bila suasana sepit, keadaan sepit, mana sukar, payuh, hukum dia jadi luah. Maka dia berlaku di atas kaedah ni. Maka diluaskan dia. Dan lagi adalah yang kepayahan menghelakan kemudahan. Ataya mana al-masyaqqatu tajlibu taysira. Satu. Saat ni adalah mana kaedah bahasanya apabila idza daqal amru ittasa'a. Satu, idza daqal amru ittasa'a. Yang kedua mana al-masyaqqatu tajlibu taysira. Tu. Maka itu dimaafkan. Tu. Tak apalah, mana tak payah kokok lah maksud dia. Jadi kalau nak kokok pun tak ada gapo ni. Jadi benda tak payah kokok tu maksudnya rukhsah, tapi kalau nak kokok lebih baik. Tak rang lah dia kata ni tak usah kokok. Far'un, jikalau kita dapat satu kambing yang disembelih tercampur pada satu tempat, kambing tu disembelih. Tu. Bekas disembelih tu ada. Dicampur pada satu tempat. Adalah tempat itu kampung orang Islam. Jikalau negeri kafir sekalipun. Supaya sebelah sana. Banyaklah lagu ni. Jadi walaupun orang panggil negeri kafir, tapi kampung tu kampung orang Islam. Tu. Sekalipun, walaupun dia tu negeri kafir sekalipun. Tu. Dia memanglah kita pergi alik sana ni. Balik alih-alih selatan ni tak apa lagi bila naik ke utara ni. Bak macam dulu anak masa tahun 92 ni pergi Bangkok 5 hari. Modal dia 120 riyal. Mana tu wakil bawa pondok Ustaz Bakar, Ustaz Alim gila sekali ni. Jadi ayatnya ni di pondok kita pergi pondok sana. Pondok tu ialah pondok Al-Akh mana Ayub, dia ketua pelajar pondok daripada Thailand di Pasir Tumbuh, pondok Pasir Tumbuh. Dia sekarang ni dia menjawab kalau tempat kita sekarang bahagia JAKIM lah, halal haram di Bangkok sana. Jadi rupa-rupa dia hok budak-budak hok Thailand, hok Bangkok duk mari mengaji di pondok Pasir Tumbuh dulu masa nak duk mengaji tu. Rupa-rupa lepas daripada pondok tu. Di Bangkok. Jadi nak rayaknya dia pergo lembu banyaklah. Untuk sumber makan ni yang masuk di Bangkok, di ibu kota Bangkok ni. Jadi untuk orang panggil mencari yang halal yang bersih, begitulah dia buat ni. Kemudian pelajar-pelajar saat itu masuk duk ramai-ramai pindah masuk dulu baba di mana di Jertih ni pondok apa?
Bukan keras apa ni? Kerandai. Pondok Kerandai di Jertih. Kerandai apa tanilah. Jadi pakak pergi. Lepas tu dia pergi pondok tu lah kau. Kalau ni tak ada pun duduk bal macam-macam lah ni. Ramai masa tahun 90 tu ramai daripada Bangkok. Hok tak pandai kecek Melayu pun ramai ni. Masa tu pelajar tu ramai. Tapi dia adalah ketua dia belajar. Salah seorangnya daripadanya lah Aziz tu lah. Nas Indah, Busana Muslim Nas Indah. Di Pasir Tumbuh. Ini. Tu. Jadi ni nak ayatnya ni suasana maknanya kapur ke Islam ni tapi di negara kafir. Tu. Jadi dia kata ni tersebut hak ni faraq. Jikalau kita dapat ni satu kambing yang disembelih tercampur pada satu tempat adalah tempat itu kapur ke Islam. Jikalau negeri kafir sekalikum maka kita hukumkan halal, kita makan akan dia. Jika ada banyak orang Islamnya, itu tafsir dia. Kalau orang Islam tu ramah jadi kerana sangkaan yang kuatnya ialah maknanya orang Islam lah sembelihnya. Tu. Jadi tak payahlah kita nak selidik tu. Ambil pedoman tu sakat tu saja boleh. Bab asbabil hadasi ila akhir wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Gigi mah. Gigi mah tu guru duk pakai. Tu guru duk pakai tak apa. Dia tidak termasuk dalam bekah. Hajat. Ada hajat. Hajat dia panggil perubatan ke tu. Itu kerana hajat. Kena cabut. Kalau mati kena cabut. Ada Allah yarham Haji Daud. Petogen dulu tu iman ini. Tok guru juga dia tu. Mana? Ke 70. 70 ni 70 ni. Al-marfu'un. Nazam dulu, baca nazam dulu. Muncul. Kurang-kurangnya ada seorang ustaz lah pun tak apa dah ni. Minggu lepas dua-dua tak ada. Ustaz lah. Al-marfu'un. Man dafa min qawlin kadha aw fi'li li sayyidil khalqil kari asli aw raf'u sahibin aw alladhi tasal wal awwalul asahu 'inda man qal umirtu aw nuhitu kul wal umira ar-raf'u hukmuhu ma syuhira in kana min dhi suhbatin wa qawluhu ni minas sunnati da'ban mithluhu kadzaka kunna illi ahdihi nusib aw kana fil ashhuri min duni kadhib tafsiru sahibillahu ta'alluqu sababir raf'u lahu muhaqqaqu uluhu yablughu bi yarfa'uhu wa yatayanmi ja'a raf'uhu wa huwa anita mursalan urif wa fi minas sunnatin mukhtalif wa ma ata an sahibin bimamuni fi majalur ra'yi inda marrufi dzur rafi aw dzul wasli a'ni mutlaqa dulir rafi ma al waslin taqa muttasilus sanadi yusma muttasil wa huwa bi waqfin aw raf'in yahtafil wa sammi dha waslin wa qati' qusira bis sahibil maqfi bal wa athara wa in taqin bi ghairihi katabi'i fasafilan faqayyidil waqfata'i wa samma mukhtasam biman qatabi'a la ghairu maqtu'an takum muttabi'a. Tak ramah, tak seronok. tak ramah. Kalau ramah tu seronok sikit ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi wa min sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya. Amma ba'd faqala Syekh al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Tambihun sudah.
man yuhtaju bi riwayatih, mereka yang dibuat hujah dengan riwayatnya nya man. Tu min nalaqatil akhbari. Siapa dia man ni? Man ni man tu min naqalatil akhbar. Naqalati makna talabah awla mana naqala makna atas wazan fa'alah, itu jamak kepada nakilun, daripada penakol hadis, penakol khabar. Wa huwa al-muttasifu bil adalah, yani man yuhtaju bi riwayatih ni, siapa dia man yuhtaju bi riwayatih, iaitulah yang bersifat dengan adalah wa dhabti wal hifzi wa adamil ghaflah. Itulah orang yang bersifat dengan adalah, dhabi, hafazan dan ketiadaan ghaflah, ketiadaan lalai. Ai wa man la yuhtaju bi riwayatih. Samalah. Kitab apa dia? Kitab Isra saja. Dan Mi'raj. Itu sambung. Jadi tajuk kitanya ialah cara apa? Man yuhtaju bi riwayatih. Tiba-tiba lepas pada ni, mana musannif kata ke man yuhtaju. Ni ada juga melat. Ayolah. Ni warna ada juga Mi'raj ni. Oh lah pasangnya dia dah ni. Tu. Jadi dan artinya mereka dan juga mereka yang tidak dibuat hujah. Wa man la yuhtaju bi riwayatih, dan mereka yang tidak boleh buat hujah dengan riwayat dia. Nak cara juga. Walaupun tajuk tu man yuhtaju bi riwayatih, tapi cara juga malla. Gitu. Adlur riwayati wa dzaka muslimu mukallafun minal khasisi yaslamu wa in ubiha wa minas saghairi lam yaktarif syai'an minal kabairi. Kita baca direct lalu terus campur. Adlur riwayah, adil riwayat. Kerana adil ya ada adil riwayat, adil syahadah. Tu. Adil riwayat kalau adil syahadah orang tina tak boleh kan. Tu. Ada pun adil riwayat orang perempuan tidak syarat lelaki. Huwa alladhi yuhtaju bi riwayatih, yakni mereka iaitulah orang yang dibuat hujah dengan riwayatnya, nya alladhi. Jadi maknanya adil riwayat, fala yuqbalu ghairul adlil. Maka tafriq dia tidak diterima orang yang tidak adil. Orang yang tidak adil, yakni adil riwayat. Wala majhulul adalah, dan tak diterima juga. Wala yuqbalu juga majhul adalah. Tak tahu kata dia tu adil ke tidak. Majhul adalah dia tu. Hak sani dia bukan adil. Betul-betul makna kita tahu bahasanya dia tu tidak adil. Hak ni kita tak tahu adakah dia bersifat dengan adalah ataupun tidak. Majhul adalah pun tak boleh diterima. Au majhul ainin, majhul ain diri orang tu. Siapa dia? Tak tahu. Alladhi lam ya'rifhu ulama, yang tidak mengenali akan dia, akan alladhi tu oleh ulama. Ulama tak kenal siapa dia ni. Tu. Maka dia panggil majhulul ain, tak boleh terima riwayat dia. Wa yarfa'ul jahalata anhu. Jadi kalau ulama tahu dan terangkatlah akan kejahilan daripadanya. Tazkiyatu wa yarfa'ul jahalata anhu, dan terangkatlah akan kejahilan daripadanya rawi itu. Tazkiyatu adlain, ialah tazkiyah dua orang adil fi riwayatih, pada riwayatnya nya seseorang tu. Jadi terangkat jahalah tu ialah adanya tazkiyah daripada dua orang. Dua orang yang adil. Hok nak buat tazkiyah tu dia kena adil. Tazkiyah ni maksudnya membuat statement bahawa orang tu adalah adil. Jadi orang yang melakukan statement bahasanya orang ni ialah adil, rawi ni adil, dia kena adil juga. Dia kena dua orang yang adil. Dia panggil saksi di atas rawi saat ni. Saksi kata dia tu adil. Tu. Itu dipanggil tazkiyah. Tazkiyah ni membersihkan nama. Bila ada tuduhan ke apa ni. Ni ada tazkiyah. Wa dzaka ay al-adlu. Dan demikian itu adil itu ialah nombor satu sekali muslimun. Bermakna orang kafir ghairul adli. Sebab dalam Al-Quran Allah Ta'ala tu wal kafiruna humuz zalimun. Orang kafir itu ialah orang yang zalim. Zalim itu li anfusihim, bagi diri mereka sendiri. Jadi nombor satu sekali ialah muslim. Itu makna adil. Kriteria adil tu lagu mana ni? Fal kafiru laisa bi adilin. Maka orang kafir tidaklah dia tu adil. Fala tuqbalu riwayatuh. Maka tak diterimakan akan riwayatnya al kafir, sebab dia tidak adil dalam bab orang panggil mana tidak adil.
Mana dalam bab adil riwayat ni. Malam yuaddi ba'da islami, selama mana tidak menunaikan hadis oleh dia selepas daripada Islamnya. Tapi kalaulah dia tu memanglah dia dengar tu masa dia kafir lagi. Sebab orang yang kafir tu dia pergi jumpa dengan Nabi, lepas tu dia masuk Islam. Masa dia duduk dengan Nabi duduk berkecek tu, makna masa tu dia kafir. Jadi saya lah kalau orang panggil ada benda-benda hok ni, yang penting kau ni. Dia dengar kadang-kadang Nabi tu khitab kepada kafir dengan suatu benda yang penting ni. Tapi dia tak boleh riwayatkan hadis tu sebab masa dia dengar tu kafir dak. Nah. Jadi kalau dia tu dah masuk Islam, boleh dia riwayatkan hok masa dia kafir dulu. Tu banyak berlaku gitu. Jadi ni misal dia ka Khabir bin Mat'am sami'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam, dia mendengar akan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghribi. Dia dengar Nabi duk baca Quran semaya maghrib. Lepas tu dia pergi kot. Bila dia masuk dia pun royak. Nabi kalau maghrib baca surah ni, ayat ni. Tu. Boleh terima ke tak? Ni riwayat dia tu. Mu dengar masa mengkafir. Nah misalnya ni orang tu. Jadi dia dengar bitur, surah At-Tur, hina jaa fi fida'i asra. Pada masa ketika dia datang pada nak menebuskan tawanan Badrin. Sebagaimana kita maklum bahasanya tawanan Badar itu ada yang ditebus, ada yang digunakan untuk mengajar, tu. Ada yang dibunuh mengikut orang panggil maslahah tu. Jadi dia mari ni tujuan dia nak tebus tawanan orang kafir yang ditawai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia pergi sabar-sabar Nabi duk semayang mengorik. Nabi semayang mengorik baca surah Tur. Tu. Jadi sabilah Nabi semayang mengorik tu baca surah Tur. Summa aslama yaumal fatih lambat ni. Kemudian dia masuk Islam pada hari Fatihil Makkah. Yang pertama ialah muslimun mukallafun. Yang kedua ialah mukallaf. Jadi kalau kanak-kanak orang gila itu bukannya adil. Cuma bahagian kanak-kanak tu maksudnya dia lah menyampaikan masa dia dewasa. Tetapi qadar umur kanak-kanak yang sah tahammulul hadis, menangguh hadis tu umur berapa itu ada bicara dia. Jadi dia tu mukallaf ai aqilun, mana balighun, fadakhalal abdu wal mar'atu. Maka masuklah dalam makna adil ni ialah hamba dan juga perempuan. Adil riwayah maknanya hamba ini masuk dalam kata makna adil riwayat. Kalau dia orang Islam dia mukallaf, dia adil hamba. Begitu juga orang perempuan. Orang perempuan ni adil. Kalau dia adil riwayat, bukan adil syahadah. Wa kharaja as-sabiyyu, terkeluar oleh kanak-kanak, tidak nama adil. Alal asahi, itu pun atas kaulnya asah. Maka bila asah maknanya ya fi adami qabul riwayatih, pada tidak menerimakan riwayatnya as-sabiyyi. Tu. Wal majnunun, ataf kepada as-sabiyyu. Wa kharaja al-majnunun, keluarlah oleh majnun. Al-mutbiku, majnun mutbikuna yang berpanjangan, berterusan. Dia panggil gila yang berpanjangan, berterusan. Dia ada gila yang bermusim. Dia ada masa sembuh, ada masa siar daripada gila. Itu lain. Sebab dia mukallaf juga masa dia tak gila. Ini makna gila berpanjangan, berterusan gila. Bil ijma'i maksudnya ialah dengan ijma' ulama. Tu gila yang mutbiq. Itu terkeluar daripada makna mukallaf. Kama hakau fi nailil amani, sebagaimana menhikayatkan dia kata riwayat mana majmun, itu makna mutbi' itu dengan ijma'. Itu di dalam kitab Nailil Amani oleh tu dia lah. Wa amma munqati'ul junun, adapun orang yang terputus-putus gila bermusim, gila bermusim. Fayuqbalu, maka diterima. Illam yu'thar, jika tidak zaman ifaqatih. Yu'athir, jika tidak illam yu'athir, jika tidak memberi kesan oleh al-junun itu gila dia tu zaman ifaqatih, pada masa sembuhnya daripada sembuhnya gila dia tu ialah dia ada masa gila, ada masa tak gila. Jadi masa tak gila, dia tak gila tu makna gila dia tu makna tidak terkesan, maknanya tak ada. Maknanya jadi normal, molek supaya orang ramai-ramai dia. Tu. Jadi kalau orang tak tahu jumpa dia masa dia tak gila, orang tak tahu kata dia tu gila.
Wa in ubiha minal khasisi. Minal khasisi yakni dia bertakluk kepada yaslamu di belakang. Yaslamu minal khasis. Mana muslimun mukallaf, kemudian yaslamu minal khasis. Gitu. Minal khasisi, mana khasi ni maknanya ialah benda yang keji lah. Sifat-sifat yang keji. Al-qadih fil muru'ah, yang mencederakan pada muru'ah. Tidak berdosa dak yang mencederakan mana muru'ah. Yang mencederakan pada muru'ah. Wa huwa muta'alliqu bi qawlihi yaslamu, bertakluk dengan kata yaslamu, ay yaslamu minhu al-mukallafu. Mukallaf saat itu dia selamat daripada khasis. Wa in ubiha, sekalipun diharuskan akan dia. Khasis ni. Diharus tu makna tidak haram lah. Dia tidak haram. Tu. Tapi benda yang mencarikan muru'ah. Jadi muru'ah orang ni dia tak sama dah. Seorang tok guru lain, seorang muallim lain muru'ah dia. Orang awam lain, orang kedal lagu lain. Tu. Kerana kedudukan orang kedal orang pasar ni dia lagu lain keadaan dia ni. Dia muru'ah dia tu agak tak berapa nak tinggilah mana. Tu. Jadi sekalipun benda tu harus, tapi mencarikan muru'ah, tak boleh juga. Tidak adil juga dia panggil. Tu. Mana kalbauli fit tariq, kecing pada jalan. Tu. Tidak kecing tepak lah, kecing pada jalan. Mana tepi jalan tu kecing, dia tak malu, makna tak ada murah, dia tak rasa malu lah. Itu maknanya walaupun tidak haram dalam keadaan dia bertutup aurat tak haram lah. Tapi tak jamin. Wal akli fisu, tak ada orang jamin kita sekarang makan pada kedai tu. Jadi memanglah kita nak kecek bak warung ke berapa tak ada zaman kita sekarang cuma manakala dia yang terbaik di zaman kita, maka panggillah dia juga tu warung dan juga lain panggil tu ulama kerana sah-sah kita dia pandai sikit nampak lebih padahalnya tak pandai belakang malu kita nak bangsakan dengan tok guru ke ulama dengan syarat-syarat dia tu. Sebab kita ni tak ada gap dia, hanya reti istilah-istilah mereka je nak takris hadis ni sudah ditakriskan oleh ulama-ulama dulu semua dah takris belaka dah. Tapi sekarang orang sekarang tu hebat nak takris lagi, siap belaka dah tu. Tak perlu dah benda tu siap dah. Ada ke takris orang zaman sekarang tu lebih mantap daripada orang zaman dulu Jadi makan pada jalan itu tidak adil riwayah lah. Wal iksari minal hikayah, suka memperbanyak daripada hikayat, ceritalah duk bagi cerita kita budak-budak kita suka orang duk ayat al mudhikati yang menyukakan lidhi muru'ah. Bagi orang yang mempunyai murah, jadi dia duduk cerita benda yang menyebabkan orang tertawa-tawa tu jauh lah daripada adil. Tu adil. Jadi payah kita nak kecek zaman kita sekarang kebanyakan ada berlaku benda-benda yang mencarikan murah begini duk suka sokmo bukan tu. Itu wa min al-qati wa yaslamu aidan minas saghair, daripada dosa-dosa kecil allati lil khissati, yang dia tu bagi khissah, mana saghair sat itu makna keji. Mana misal dia dosa kecil, hok tadi tidak dosa, tapi itu dia panggil benda yang keji. Kata zifi habbatin fil kail, seperti mengurangkan ni dosa-dosa kecil lah. Ka tatfif atau lil atau ada surah yang khusus Allah Taala tujukan kepada mereka al mutaffifin wailul lil mutaffifin, yakni orang yang mengurangkan sukatan ataupun timbangan. Ka tatfifi habbatin fil kail, seperti mengurangkan biji pada sukatan. Tu mengurangkan sukatan. Itu makna dosa kecil. Itu makna tidak adil lah. Wa mithluhu, dan seumpamanya seumpama saghair al-idmanu ala saghair ghairiha, iaitu mengekali. Idman makna mengekali di atas dosa kecil lainnya al-khisah tu. Sana ni makna saghair
Yang kisah mana dosa kecil, yang kisah sebab apa? Sebab apa kisah mana sebab dia melibatkan mudarat kepada orang lain. Begitu juga mengekali di atas dosa-dosa kecil yang ghairil kisah. Pun juga mengekali tu macam ni. Wa yushtaratu aidan fihi, dan disyaratkan juga padanya pada mukallaf sani annahu bahawasanya lam yaktarif ay lam yartakib, dia tidak mengerjakan syai'an minal kabair, suatu pun sedikit pun daripada dosa besar, malam yuaddi adlan, selama mana tidak menunai ia akan riwayat tu adlan, maksudnya dia bertaubat. Adlan nisbah kepada adil. Malam yuaddi adlan, mana selama mana dia tidak menunaikan akan riwayat sani, adlan hal keadaan dia tu makna adil, maksudnya apa? Dia bertaubat. Maksud dia selama mana dia tak bertaubat. Tu. Jadi kalau dia bertaubat daripada dosa besar tu, makna tak ada apalah. Jadi waktu dosa besar dia tak bertaubat, tak boleh. Sedikit pun tak boleh. Dosa kecil. Dosa besar. Tapi kalau dia tu bertaubat, tak apalah. Bila bertaubat, hilanglah kedudukan dia tu daripada maknanya fasik ataupun melakukan dosa besar. Idzil ibratu bihalil ada, kerana ibrahnya tepat masuk ada menunaikan hadis. Dulu dia tu buat dosa besar ni. Bila dia sebelum daripada dia nak menyampaikan hadis tu, dia sudah bertaubat dah. Tak apa. Wa asyara lil qaid tsani bi qaulih, menunjuklah oleh musannif akan bagi qaid yang kedua bi qauli kadzaka la yukbadu illa man daba ila akhir, wallah subhanahu wa ta'ala alamu bisawab. Mojo cergah dah. Tadi tu mamba tak ada, pagi tak ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia tersedih nak mari.